وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وفهما مستقيما وهداية نصوحا ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف وإلهام الملائكة المقربين وأخرجنا من الظلمات وافتح علينا برحمتك علينا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا لساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. Maka nyata faedah khilaf itu orang yang mengata ruksah wajib qada apabila tayamum sebab ketiadaan air bagi orang yang asi dengan safarnya, dan atas orang yang mengata azimah tiada wajib qada atasnya. Jadi semalam tu katanya khilaf ulama pada masalah tayamum ini, adakah ruksah atau azimah. Masuk dalam hukum ruksah ke masuk dalam hukum azimah. Maka kaul sahih tu ialah ruksah semata. Tapi ada juga mengatakan tayamum itu adalah azimah. Maka dia katanya maka nyata faedah khilaf. Jadi nyata hasil daripada khilaf itu khilaf adakah tayamum itu ruksah atau azimah. Nyata khilafnya orang yang mengata yakni ulama lah. Orang tu ulama yang mengatakan ruksah, yakni tayamum itu ruksah. Maknanya di sisi ulama yang mengatakan tayamum itu adalah ruksah, wajib qada, ini wajib qada sembahyang. Wajib qada, ini qadakan sembahyang. Wajib qada, ini qadakan sembahyang apabila tayamum, apabila dia sembahyang dengan tayamum. Apabila tayamum ini apabila dia sembahyang dengan tayamum, apabila dia sembahyang dengan tayamum. Tayamum sebab ketiadaan air. Tayamum dengan sebab tiadaan air. Bukan tayamum dengan sebab tidak boleh guna air pada anggota badan sebab sakit. Masalah dia tayamum tu sebab keluputan air, sebab ketiadaan air. Tapi dia tayamum dengan sebab ketiadaan air itu bagi orang yang asi dengan safarnya. Bagi orang yang asi yang buat maksiat, yang deraka, yang bermaksiat dengan safarnya, safar orang. Asi dengan safar. Maksud dengan asi dengan safar tu maksudnya dia musafir itu kerana nak buat maksiat. Dia musafir untuk nak buat maksiat. Suatu musafir dia kerana nak pergi berjudi masalah. Maka musafir dia kerana nak pergi berjudi itu,
dikatakan berdosa dia sebab dia musafir. Sebab dia kiranya begini. Kiranya begini, berjudi itu adalah maksiat. Haram, maksiat. Berjudi adalah maksiat, adalah haram. Kemudian itu tujuan dia. Tujuan dia nak berjudi. Tujuan dia pergi itu nak berjudi. Tujuan dia musafir itu nak berjudi. Maka musafir dia tu dikatakan wasilah. Jadi kalau tak musafir, tak boleh nak berjudi. Maka berjudi itu haram. Maka perjalanan dia tu dikatakan wasilah. Wasilah mana jalan nak sampai kepada maksiat. Maka kaedah kita lil wasilah hukmul maqasid. Jadi berjudi itu haram, kalau begitu musafir untuk nak berjudi itu adalah haram. Buatkan benda haram jadi maksiat. Itu mana katanya asi dengan safar. Asi dengan safar. Jadi berdosa dia sebab dia musafir. Walaupun dia tak berjudi lagi, tapi musafir dia kerana nak berjudi, mana jadi berdosa dia tu jadi maksiat dia sebab dia buat musafir. Dengan sebab dia bergerak musafir, jadi maksiat. Itu panggil asi dengan safar. Al-asi bahasa Arab katanya al-asi bis safar. Dengan safar. Dengan sebab dia musafir itulah dia berdosa. Dia lain daripada masalah al-asi, asi pada musafir. Kalau begini, dia tu nak pergi ziarah waris, ziarah keluarga di suatu tempat, dia musafir. Tapi dalam musafir itu, dia buat maksiat. Itu lain. Dia pergi nak ziarah keluarga dia. Jadi haruslah tu, jadi musafir dia tak haram lah. Tak jadi berdosa dengan sebab dia musafir. Tapi tengah-tengah dalam perjalanan dia tu, dia ada buat maksiat. Tengah-tengah perjalanan dia tu, dia ada buat maksiat. Maka itu panggil asif bis fis safar. Pada musafir. Itu tak terganggu. Jadi masalahnya, dia musafir. Kerana nak buat maksiat. Tentulah musafir dia tu musafir yang haram. Maka dia tengah-tengah jalan tu tidak ada air untuk nak ambil wuduk. Maka dia tayamum. Apabila dia tayamum, dia sembahyang dengan tayamum itu. Maka sembahyang yang dia sembahyang dengan tayamum dengan sebab ketiadaan air pada hari itu dalam musafir yang maksiat, maka wajib di atas dia tu qadha. Wajib di atas dia tu qadha. Kan sembahyang yang dia sembahyang dengan tayamum tadi. Sebab apa? Sebab rukhsah tidak boleh buat dengan maksiat. Yang kaedah semalam apa dia? Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Dengan sebabnya dia musafir dia tu musafir maksiat, tidak boleh ambil rukhsah. Apabila tidak boleh ambil rukhsah, mana tidak sah bagi dia tu tayamum. Tidak sah bagi dia tu tayamum. Lalu tu sembahyang tadi tu kena qadha lah sebab tidak disahkan. Sebab nak ambil rukhsah ni mesti kena lepas daripada maksiat. Begitu. Dan atas orang yang mengata azimah, kalau orang yang mengatakan azimah tayamum ni masuk dalam hukum azimah, hukum asal. Dia ada wajib qadha atasnya. Dia musafir maksiat, musafir kerana nak buat maksiat, lepas tu dia tayamum dengan sebab ketiadaan air, maka sembahyang dia tu tak wajib diqadha. Sebab apa? Sebab azimat. Azimah ni dalam maksiat pun sah. Seperti tayamum, seperti ambil wuduk dengan air yang dirapas, yang dicuri. Sah.
wuduk serta haram, lagi pulanya sembahyang itu sah. Tapi kalau kata rukhsah tak bolehlah, sebab rukhsah tidak dicampaikan rukhsah itu dengan maksiat. Mana tidak boleh ambil rukhsah untuk nak buat maksiat. Jadi maknanya yang tadi tu kalau kata rukhsah tu maknanya jadi katanya ambil kemudahan rukhsah untuk nak buat maksiat, untuk nak pergi berjudi. Itu tak boleh lah. Itulah tepat hasil khilafnya. Abi. Dan tiada sah tayamum itu melainkan dengan tanah. Alat kita nak buat tayamum seperti katanya nak ambil wuduk, tidak sah wuduk melainkan dengan air mutlak. Tidak sah wuduk melainkan dengan air mutlak, maka tidak sah tayamum melainkan dengan tanah. Tidak sah tayamum melainkan dengan tanah. Dan jikalau ada tanah yang bercampur dengan pasir yang ada padanya, itu debunya. Jadi maknanya nak tayamum tu mesti kena gunakan tanah. Dan jikalau ada tanah itu ada, dan jikalau ni rayah dia. Dan jikalau ada tanah yang bercampur dengan pasir. Bukan tanah betul-betul tidak. Bahkan tanah tu bercampur dengan pasir. Seperti tanah kat tepi pantai. Tanah kawasan kat tepi laut tu memanglah tanah tu tanah pasir. Dan jikalau ada tanah yang bercampur dengan pasir, tapi yang ada padanya pada tanah itu debu. Sekiranya kalau ada lekat kat badan. Jadi kalau pasir, betul-betul pasir itu tidak memadai. Sebab dia tidak berdebu. Tapi kalau pasir seperti tanah pasir kat tepi kawasan, kat tepi laut, walaupun berpasir tetapi ada debu, maka itu sah kita nak tayamum. Tapi kalau tanah kat kawasan jauh daripada pantai itu, tanah betul-betul lah tak bercampur dengan pasir, itu memanglah boleh. Tapi kalau tanah dia ada pasir, lepas tu kalau pasir betul-betul tu tak boleh. Sebab dia tidak ada debu. Apabila kita tayamum tu jadi debu tanah tu tak lekat pada badan, itu tidak sah. Tapi kalau tanah pasir, sekiranya kalau ada debu, apabila kita tayamum tu debu akan lekat kat muka, kat tangan, maka itu boleh dah kita nak tayamum, nak guna tayamum tanah yang campur dengan pasir. Barang apa ada warnanya, jadi tanah tu warna mana-mana pun tak kira. Tanah sana tu tanah yang kita nak guna buat tayamum tu mana-mana warna pun boleh. Janji tanah, mana-mana warna pun tak mengapa. Tidak ada perbeza. Boleh ke semua. Hitamnya atau merahnya pun boleh. Tanah yang hitam, tanah yang merah, yang putih, yang kuning, katalah kalau ada, maka semuanya tak kisahlah. Janji asalnya panggil kata tanah. Dan jikalau hangus, sekira-kira tiada dinamakan abu. Dan jikalau hangus, jikalau tanah itu tanah yang hangus. Jikalau hangus, jikalau tanah itu tanah yang hangus sebab dibakar. Jikalau tanah itu tanah yang hangus sebab dibakar pun boleh. Tapi sekira-kira tiada dinamakan abu. Kalau dibakar akan tanah,
bakar tu dengan api yang kuat sehingga jadi abu, tidak jadi tanah lagi, maka itu pun tidak sah juga. Dah. Dah kalau kita bakar tanah tu, bakar dengan api yang kuat, dah tak jadi tanah, dah jadi abu. Maka tidak sahlah nak tayamum. Tapi kalau bakar tu masih jadi, masih tanah sekali lagi, walaupun dah hangus, dah jadi hitam, tapi tak jadi abu, maka boleh. Dan jikalau tanah yang dimakan oleh orang sufaha, dan jikalau tanah yang dimakan oleh orang sufaha, ya asalnya sufaha tu orang bodoh. Macam mana tu tanah? ada setengah orang tu jenis tanah tu dia makan. Dan jikalau tanah yang dimakan oleh sufaha, sekalipun sah sebab dia tanah. Atau yang dibuat ubat, tanah yang digunakan untuk jadikan ubat. Seperti tanah Armeni. Seperti tanah Armeni. Ni saya tak pasti tu buat ubat apa tu. Tapi ada satu jenis tanah, panggilan dianya tanah Armeni. Orang makan buat ubat. Dia kalau kat kedai-kedai ubat tu, kedai ubat yang jenis-jenis ubat zaman dulu, itu ada jual. Dan tanah yang dipindah oleh inai. Dan tanah yang dipindah oleh inai-inai. Anak-anak. Anak-anak. Tak faham tu. Apa makna inai? Anai. Anai. Maka kayu. Gitu. Anai. Ya. Maka kayu lah. Dan tanah yang dipindah oleh anai-anai. Bukan. Ya. Anai-anai. Bukan inai. Itu pun boleh. Sebab dia tanah juga. Setengah-setengah umur tu naik ke atas. Dipindah oleh anai-anai, sekalipun boleh. Tapi kalau yang jadi seketul tu mesti dihacurkan jadi debu dululah. Sebab kalau jadi seketul begitu, tak boleh dia tidak berdebu, kita hancurkan. Itu pun boleh. Dan jika bercampur dengan air liur sekalipun. Tanah tu ada bercampur dengan air liur sekalipun. Sebab air liur tak najis. Memanglah dia tanah yang dipindah oleh anak-anak itu, dia nak pelekat kat sarang dia tu, dia basah dengan liur dia, dengan air liur dia. Tapi air liur dia tu tidak najis, bahkan suci, maka tak mengapalah. Seperti apa dia, tanah yang kalau kat rumah kayu, kat kampung tu ada sarang apa dia, yang besar-besar ni biasa duduk kat tiang, akut-akut. Sana panggil akut kan? Angkut. Angkut. Itu pun boleh. Itu pun boleh. Macam tanah yang dipindah oleh anak-anak tadi. Tanah tu pun boleh. Tapi dengan seketul begitu tak boleh lah. Kita hancurkan lah. Hancur jadi debu. Itu pun boleh. Jadi tak payah turun ambil sarang angkut pun boleh.
Lepas tu dia nak apa, dia nak jadikan sarang dia tu, dia campur dengan air liur dia basahkan tanah tu dengan air liur dia, macam tanah yang dipindah oleh Anai tadi pun dia basah dengan air liur dia, maka itu pun tak mengapa, boleh. Seperti tanah yang diuli dengan benda yang cair yang suci. Seperti tanah yang diuli, digaul dengan benda yang cair yang suci. Nah, yang suci, benda cair yang suci, jangan najis lah. Kalau tanah tu digaul, diuli dengan benda cair, dengan air kelapa ke masalah, dengan jus ke masalah, dengan kopi ke masalah, lepas tu jadi hitam lah tanah tu, maka tanah tu kalau kita hancur nak gunakan tayamum boleh. Sebab tak mengapa, sebab nanti dia kering, dia tak macam air lah. Air kalau masuk kopi, masalah air mutlak, kalau masuk kopi tu tak boleh nak guna tayamum. Sebab dah hilang daripada air mutlak. Adapun tanah tak mengapa. Tanah, contohnya kita ambil tanah satu beldi masalah, satu bekas. Lepas tu dituangkan air kopi, lepas tu jemurkan bagi kering. Lepas tu apabila nak tayamum tu hancurkan, jadi debu, maka boleh, tak mengapalah. Tapi kalau air mutlak tak boleh gitu. Air satu beldi masukkan serbuk kopi jadi air kopi tak boleh. Tapi tanah tak mengapa. Begitu. Dia tanah mutanajis tak boleh lah. Tapi ni yang diulikan dengan apa dia? Dengan benda cair yang suci. Seperti kalau kita katanya orang ni nak bagi bau harumkan tanah, dia ambil tanah satu bekas, dia ambil minyak, ambil bauan, minyak bau ke masalah, masuk dalam air, gaulkan tanah itu supaya bau harum. Lepas tu dia keringkan. Apabila dia keringkan, maka apabila dia nak tayamum, dia hancur jadi debu, maka dia tayamum. Maka tanah tu bau harum, maka itu boleh. Tengok dia katanya, sekali lagi, seperti tanah yang diuli dengan benda cair yang suci apabila sudah kering. Ketika basah tu tak boleh lah. Dia tidak berdebu, tapi kita jemurkan dia sehingga jadi kering, boleh. Lepas tu apa dia? Dengan keadaan seketul-seketul tu tak boleh lah, mesti kena berdebu. Maka kita hancurkan. Kita tumbuk ke masalah, artinya macam manalah buat jadi hancur. Dan jika berubah warnanya, ini tak macam air lah. Air kalau berubah warna, kira katanya tak boleh nak ambil wuduk. Tapi tanah tak mengapa, asal tanah tu warna biasalah, warna putih, nak kuning gitu. Tapi dia ambil tanah, dia masukkan air kopi, dia gaul-gaulkan, lepas tu dia jemurkan jadi kering. Maka tanah tu sekarang dah jadi hitam, sebab masuk air kopi. Maka tak mengapa. Tak macam air lah. Air kalau berubah warna atau berubah rasa tak boleh. Tapi tanah tak mengapa. Jadi kita katanya tanah tu asalnya tawar lah rasaan dia. Tapi dia ambil tu, dia campurkan dengan apa? Dengan cuka masalah. Dia gaulkan dengan cuka, kemudian dia keringkan. Memang kalau rasakan tanah tu rasa masam macam itu, rasa tu masam lah. Sebab dia campur dengan apa dia? Cukup. Sekalipun tak mengapa. Tak macam air mutlak. Air mutlak kalau masuk sesuatu benda yang suci, mengubahkan warna, mengubahkan rasa, itu tak boleh. Dan jika berubah warnanya atau rasanya atau baunya, macam tanah dia masuk bauan-bauan tadi,
sekalipun memadai. Kerana sekaliannya itu jadi maknanya tanah tadi tu tanah yang berubah warna atau rasa atau bau tapi berubah sendiri atau berubah dengan perbuatan kita. Tak mengapa. Tapi kalau tanah tu berubah warna atau berubah rasa, berubah bau dia dengan sendiri, maka pun tak mengapa juga. Kerana sekaliannya itu daripada pengkat bumi juga. Kerana sekaliannya warna rasa bau tu daripada pengkat bumi juga. Maknanya tempat-tempat kawasan bumi tu ada kalanya bau gitu, ada kala bau gini, ada kala warna begitu, ada kala warna begini, itu tak mengapa lah. Dan barang tempat diambilnya. Jadi tanah yang kita nak guna tayamum itu mana-mana tempat saja kita ambil. Boleh. Jadi tak mesti ambil tanah kat bumi itu, tak mesti lah. Kita tak mesti ambil tanah kat bumi itu, tak mesti. Contohnya, kalau selepas banjir, kalau selepas pada banjir, biasanya air banjir tu air tanah. Biasanya air banjir tu air tanah. Setengah-setengah tempat tu air banjir tu air tanah betul-betul. Lepas tu banjir tu masuk kat dalam rumah. Lekat kat dinding. Apabila air banjir kering, maka jadi kat dinding tu tanah. Ada tanah kat dinding. Maka kita ambil tanah kat dinding tu lah. Buat tayamum. Itu boleh. Itu nak cerita katanya, dan barang tempat diambil. Mana di mana-mana tempat diambil sekalipun, maknanya tak mesti ambil tanah daripada bumi. Tak mesti ambil tanah daripada di tanah tu, tak di tempat dia asal tu, tak mestilah. Ambil lah di mana-mana pun sekiranya kalau kat dinding tu ada tanah, seperti tanah yang datang bersama dengan air banjir, lekat kat dinding tu, seperti kita katanya banjir tu air tanah yang pekat, air bercampur tanah yang pekat, dia masuk kat dalam rumah, lepas tu kena kat dinding tu ada lekat tanah kat dinding. Jadi maknanya dia sebab pekat tu, apabila kering air banjir tu, jadi tanah lekat kat dinding. Maka kalau kita sapu tu akan lekat berdebu kat tangan. Maka boleh. Seperti diambil pada kain, ambilkan tanah saat itu yang ada di kain. Maknanya di kain tu ada tanah. Misalan kita katanya kain tu tenggelam di dalam tanah masalah. Tenggelam dalam air banjir masalah, air banjir yang tanah pekat. Apabila kita naik, apabila banjir dah hilang tu, apabila dah kering banjir, maka ada lekat tanah kat kain. Maka kita ambil tanah yang ada lekat kat kain itulah untuk tayamum. Itu pun boleh. Janjinya suci. Itu maknanya diambil pada kain. Nanti orang tanya macam mana pula ambil tanah kat kain, ada tanah kat kain. Jadi kain tu ada tanah, ada lekat tanah kat kain. Tak begitu pun, contohnya dia ambil kain selai, satu helai kain, dia gosok kat bumi, kat tanah. Dia gosok, kemudian lekatlah tanah kat kain. Lekatlah tanah kat kain tu, maka ambil tanah kat kain tu lah. Pun boleh. Atau jidar, dinding, macam saya kata tadi, tanah yang lekat-lekat kat dinding, itu pun boleh. Contohnya kalau musim berangin, musim berangin tu, kat kawasan, setengah-setengah kawasan tu berkabut.
Apabila datang angin, angin pupukkan debu-debu tanah lekat kat dinding-dinding. Dinding atasnya di kereta masalah. Di kereta tu, kereta dek kat tengah padang, lepas tu ada berdebu banyak. Kalau biarkan kereta di tengah padang tu tidak kena hujan, tidak kena embun, nanti seminggu penuh dengan debu tanah. Maka sekiranya debu tu debu tanah lah. Maka boleh kita nak ambil tayamum debu tanah yang ada kat kereta yang parking lama-lama. Atau gandum atau padi. Atau atau di gandum, atau di padi, atau di syair, atau lain. Di gandum, di padi, di syair, macam mana? Itulah. Tanah ada lekat kat gandum. Tanah, contohnya kita katanya padi itu tenggelam dalam tanah. Macam mana? Padi itu tenggelam dalam tanah. Maka kita ambil. Lepas tu jadi maknanya kita kata sebiji padi itu diselimut oleh tanah. Lepas tu letak dalam suatu bekas. Jadi maknanya tanah yang melikungikan ke sebiji padi itulah. Maka kita letak, ambil tanah yang melikungi itulah. Jadi maknanya dia gambarkan kalau kita katanya biji gandum, biji padi, biji syair. Memanglah kalau biasa sekarang tu suci daripada tanah kan. Padi di atas pokok diambilkan, diketamkan daripada pokok, gandum, syair pun begitu, memang daripada mana nak ada tanah. Tapi kalau kita bayangkan bahasanya padi atau gandum syair itu, dia jatuh di atas tanah masalah. Lepas tu lekat tanah, ada tanah yang tanah yang basah. Lepas tu dia jatuh di atas tanah, datang hujan atasnya dipijakkan, tenggelam dalam tanah. Kemudian dia kering, tanah itu dibawa naik. Maka ada terlekat tanah kat biji padi dan gandum dan syair itu, maka boleh nak ambil. Sebab tu boleh lah. Seperti kereta dia masalah. Kereta dia tu dia masuk kat kebun, kat bukit masalah, kat tayar kereta dia tu lekat tanah. Ada lekat tanah kat tayar kereta dia tu. Maka ambil kat situ pun boleh. Jadi maknanya janji tanah lagi pulaknya suci. Di mana tempat boleh. Di mana tempat boleh. Lepas tu dia nak yang berdebu lah. Kalau jadi ketul besar, jadi ketul gitu mesti dihancurkan. Begitu. Itu nak cerita katanya asalkan tanah. Lepas tu tak mesti ambil tanah daripada bumi. Tanah yang ada lekat di mana-mana sekalipun janji tanah. Sebab tu anai tanah sarang, anai sarang angkut tu boleh nak ambil wuduk, nak ambil tayamum. Begitu. Jika ada, semuanya kait, jika ada debu tanah. Jika tanah tu ada debu. Tapi kalau tempatan kita seperti kat sawah padi tu memang tak berdebu. Artinya sarang anai tadi tu memang tak berdebu. Maka nak tayamum dengan seketul-seketul begitu tak boleh lah. Mesti dihancurkan. Mesti dihancurkan supaya jadi debu. Maka boleh. Dan jikalau daripada tubuh anjing dan babi sekalipun. Dia kalau kering tu tak mengapa. Ya, yang tak boleh tu yang basah. Kalau kering tak mengapa. Kering sama kering tu tidak mengapa. Macam kita katanya tai ayam yang kering.
dipuput ketika kita solat tu, ketika kita solat tu, tai cicak ke masalah, tai cicak ke tai ayam ke masalah, tapi dia kering. Apa tu kita solat dipuput oleh angin, jatuh di atas riba kita. Ketika kita duduk tahiyat masalah. Maka jatuh di atas kain kita, kita buang terus. Jatuh, kita buang tu. Maka tidak membatalkan sembahyang. Lagi pulaknya kain kita tak mutanajis. Walaupun najis jatuh di atas kain kita sekalipun. Sebab apa? Sebab dia kering. Jadi masalah nak bagi nampak takut tak faham macam mana daripada tubuh anjing babi boleh ambil juga. Masalahnya kalau najis itu kering, dia tak menajiskan satu lagi. Melainkan najis kering, benda yang dia sentuh tu ialah basah, itu jadi mutanajis. Tapi kering sama kering tak diangkit. Faham gitu? Kering sama kering tak diangkit. Sebab tu kita katanya tadi, tai cicak yang kering, tak cicak, tai ayam yang kering, kita sedang solat. Kita sedang solat, misalan kata duduk tahiyat masalan, atau duduk antara dua sujud. Lepas tu tiba-tibanya dipuput oleh angin, jatuh tai cicak yang kering atau tai ayam yang kering di atas riba kita. Maka kita pun terus buang. Kita pun terus buang. Maka tidak membatalkan sembahyang. Lagi pula kain kita yang jatuh tai cicak atau tai ayam yang kering tu najis ke tidak? Tak najis sebab sama-sama kering. Melainkan tak cicak yang basah. Itu tak bolehlah sebab kain kita, kena kat kain kita jadi basah. Itu tidak sah. Batal lah solat. Sebab apa? Sebab dia basah, dia lekat. Gitu. Maka kalau jatuh tak cicak atau ayam yang kering di atas riba kita, di atas riba kita pada ketika kita tahiyat akhir, tahiyat tu, kalau nak batal solat tu sebab menanggung najis, bukan sebab kain tu mutanajis. Kalau tak cicak jatuh di atas kita, kita tak terus buang. Jadi batal sebab menanggung najis. Bukan dengan sebab kain tu kena najis. Begitu. Maka begitulah. Kalau tanah yang ada kat badan anjing atau khinzir, tapi sama-sama kering. Contohnya kita katanya ada angin ribut, puputkan tanah, debu tanah tu kuat. Kemana lalu oleh satu anjing lekat tanah debu tu kat badan dia. Maka boleh. Sebab tanah kering, badan anjing tu kering, maka tanah tu tak jadi mutanajis. Tanah tu tak jadi mutanajis. Maka itu boleh nak ambil. Sebab tapi masalah keringnya jangan katanya tubuh anjing tu basah, datang tanah, dia tubuh dia tu basah, berpeluh ke masalah, dia tidur atas tanah, lekat tanah kat bulu dia. Maka itu jadi mutanajis, itu tak boleh lah. Tapi kalau tanah yang kering datang kena kepada badan anjing yang kering, maka tak mengapa. Tanah tu tidak mutanajis. Apabila diketahui kena najis ia. Apabila tiada diketahui kena najis ia, ni tak kembali kepada asal. Jadi tanah, mana-mana tanah sekalipun boleh kita nak gunakan tayamum apabila tiada ketahui kena najis ia tanah. Jadi tanah tu mana-mana tanah sekalipun, tapi janji tanah tu yang kita tak tahu kata dia tu ada kena najis. Contohnya seperti kita katanya tanah yang ada kat dinding ni, tanah yang ada kat dinding ni kita tak tahu kata kena najis. Itu boleh.
maknanya tanah di mana-mana tempat sekalipun kita nak ambil, sekiranya tak tahu kata suci pun tak mengapa, tapi tak tahu kata dia ada kena najis. Faham gitu? Kita tak tahu kata tanah ni ada kena najis. Yang maknanya kalau tahu kata kena najis tak boleh lah. Maka kita tak tahu. Tak tahu kena najis ke tidak kena najis. Maka boleh. Jadi contohnya tanah di depan rumah kita tu. Tanah di depan rumah kita, kita tahu ke tidak tanah di depan rumah kita tu ada kena najis? Tak tahu. Boleh. Boleh. Tapi tanya, suci ke tidak? Tak tahu juga. Tapi saya tak tahu kata dia ada kena najis. Faham tak? Jadi maknanya dia begini, nak tahu kata suci, kita nak hukum kata suci, kita kena tahu kata suci. Nak hukum kata mutanajis, kita kena tahu kata dia tu ada kena najis. Jadi sekurang-kurangnya, jadi maknanya tanah ini kalau tanya, kau tahu ke tidak tanah ini ada kena najis? Jawabnya tak tahu. Maka boleh. Boleh nak tayamum. Boleh nak tayamum kan? Jadi tak payah periksa banyak lah. Kita tengok tanah ni, tengok tai ayam ke apa benda yang najis tak kena di tanah di sini, maka boleh. Macam sarang anai-anai tadi tu, tengok tak ada najis, tak ada kena najis, boleh ambil. Walaupun tak tahu katanya suci ke tidak, tapi tahu katanya tak kena najis, boleh. Dia berbeza. Jadi maknanya tak mesti kita yakin kata suci. Tanah yang kita nak guna tayamum tu tak mesti yakin kata suci. Hanya memadai dengan kita tak tahu kata dia ada kena najis. Boleh lah. Kita katanya tahu ke tidak kata ada kena najis, tak tahu. Yakin ke tidak kata suci, tak yakin kata suci. Tapi tahu katanya kita tak tahu kata ada kena najis. Gitulah maksudnya. Jadi biasanya tanah tu memanglah tanah tu tempat laluan binatang, tempat laluan bagi tempat buang najis bagi binatang kan. Macam-macam lah. Sebab kat tanah tu dia boleh jadi nak kena najis. Sebab tempat laluan binatang, ayam pun ada, lembu, kambing pun ada. Kalau kat kampung, anjing pun ada, macam-macam binatang. Itu dia buang-buang najis dia ikut tempat dia suka. Maka kita tengok apabila kita nak ambil tayamum dengan suatu tanah di suatu tempat, tengok ada najis ke tidak. Tak ada najis. Terus ambil wuduk. Boleh ambil lah. Walaupun tak yakin kata suci, tapi tak tahu kata kena najis. Jadi kita tengok najis ada ke tidak, tak ada. Terus ambil lah. Dan jika digiling pasir, hingga jadi debu. Jika ada yang pasirnya itu tiada lekat pada anggota, sah tayamumnya. Tengok dengan masa tu kita nampaknya kena akhir di situ. Tapi masalah bagai-bagai tanah yang boleh kita tayamum tu belum selesai lagi. Dia kata dan jika digiling pasir hingga jadi debu. Kita akhir di situ. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوحا عارفين ونور قلوبنا واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. وما حفظنا وما سمعنا فردد علينا وافتح لنا. سبحان ربك
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Baba. Tanah yang Terima kita kasih beli, Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. tanah yang kita beli dekat kedai tu, yang diorang jual macam dalam botol kecil tu, yang dalam debu kan tu, itu kita boleh buat buat taimum ni, Bah. Ya. Sekarang ni dia buat macam tu. Ada juga. Ada jual, Bah, kat Malaysia. Tapi tak tahulah dia buat macam, tapi dia tanah dia kata untuk debu tayamum. Kalau kat hospital, kita beli yang tu je, Bah. Lagi senang ya. Lagi senang. Okay, Bah, terima kasih, Bah. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.